Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita continue kita punya tutorial kelas dengan Redox 2. So yang ni based on kelas yang kedua minggu ni, iaitu pada hari bulan 1 hari bulan. So kamu boleh rujuk cikgu punya video macam mana nak buat, dan make sure hantar sebelum 8 hari bulan 8 hari bulan Februari, hari Isnin. So kita tengok untuk tutorial ni. Okay, ada certain benda yang cikgu sebut dalam video untuk previous lecture note tu, ada certain cikgu tak sebut. So mungkin dalam ni cikgu akan terang lebih detail lah. Contohnya observation ataupun inference terhadap redox reaction lah. So kita tengok balik. Kita dah learn 5 example of redox reaction. So kita kena tahulah explanation to every single experiment. So semua ni adalah eksperimen. Dia ada eksperimen dia, tapi kita tak buat lah sebab disebabkan oleh study from home. Nanti cikgu akan cuba cari video, kamu akan tengok lah video macam mana dia buat eksperimen ni. Ok, lepas tu kita akan tengok first yang ni, changing of Fe2 plus ke 3 plus. Lepas tu 3 plus ke 2 plus. Lepas tu displacement of metal from its solution, displacement of halogen bulan 17 from its halide solution. Lepas tu last sekali adalah YouTube proses di mana transfer of electron at the distance occur. So for the first one, changing of Fe2 plus ke 3 plus, yang ni semua kita already study in SOP, about SOP chapter form 4. So this one the region that we have to use to identify Fe2 plus and 3 plus. So yang ni just a revision lah for you guys, and then this one also need to be used in order to detect Fe2 plus and Fe3 plus in this subtopic. So kita tengok untuk yang pertama, half equation for changing Fe2 plus to Fe3 plus. So Fe2 plus dia akan jadi Fe3 plus. So when we want to increase the oxidation number ataupun we want to increase the charge, so we have to remove electron. So kalau 2 plus nak jadi another positive, dia nak akan jadi lebih positif, dia kena remove one electron. So dia akan letak electron dekat sini, sebelah ni lah. So Fe2 plus akan equal to Fe3 plus plus 1E. Dia balance dia macam tu lah. Kalau 2 plus nak sama dengan 3 plus, 3 plus tu kena tolak 1, baru sama 2 plus dengan 2 plus, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tu dia punya analogi dia. Okay, so kat sini Fe2 plus undergo oxidation. Oxidation disebabkan oleh 2 plus ke 3 plus. Ni oxidation number dia increasing, so we can classify the Fe2 plus is undergo oxidation. And then one more thing is that they release electron. So bila after electron we put at the right side, the right arrow, so kita kata dia adalah release electron. So because Fe2 plus release electron, release electron already mentioned electron to form Fe3 plus. So in order for Fe2 plus to undergo oxidation, we need adalah benda yang undergo reduction, which is oxidizing agent. Oxidizing agent function dia adalah untuk undergo reduction. So kita dah undergo oxidation, so we need another thing that undergo reduction. So what we call, kita punya oxidizing agent lah, sebab dia buat reduction. So example of oxidizing agent, kamu boleh look out at your textbook. Yang ni cikgu dah upload dekat Teams, so kamu tengoklah kat textbook dia ada banyak a few. So the first one you can put acidified potassium manganate. Okay, tolong buat nama betul lah, sebab cikgu tak cukup ni, cikgu buat ayat ni lah. Okay, acidified potassium manganate 7 solution. So we have to put memang full sentence lah, full nama dia. Okay, and the other thing is that acidified potassium dichromate 6 solution kat belakang
So kena bubuh nama penuh dia lah. Okay, another thing is that boleh buat chlorine water dalam bentuk in form of liquid. Okay, lepas tu bromine water Br2, and then the other thing is iron 3 chloride FeCl3, and then ACD5 hydrogen peroxide. This one semua ada dalam buku teks page 10. So 10 lah, muka surat 10 textbook Okay, changing the Fe2 plus to 3 plus by using bromine water. So dia pilih one of the oxidizing agent, iaitu bromine water. Sebab ni senang lah. Okay, dia guna bromine water. Okay, campurkan bromine water dengan iron to sulfate solution in the test tube. Ataupun you can use YouTube yang ni kita panggil sebagai YouTube. Not the YouTube yang kita tengok video tu, tak ni. This one we call YouTube. So most simple way adalah untuk guna test tube je lah. Okay, balance equation untuk Fe2 plus ke 3 plus, you have to add to release one electron, put at the right side. Okay, Fe2 plus undergo oxidation because Fe2 plus release boleh, donate boleh, release, donate, selalunya perkataan tu lah, electron to form Fe3 plus. Okay, oxidation number for iron increase from positive 2 to positive 3. So positive 2 ke positive. Okay, ingat untuk oxidation number you have to put the signage positive and negative first, and afterward the number. This is not the same with the charge. Charge nilai dia sama. Charge kita sebut Fe2 plus. Tapi oxidation number positive 2, bukannya 2 positif. Don't confuse yourself with the signage tu yang mana dulu. Okay, in order to Fe2 plus undergo oxidation, we need oxidizing agent. In this reaction, bromine water act as a oxidizing agent. So half equation for the bromine is, okay, bromine ni adalah kosong sebab dia molecule, so dia nak become negative. So macam nak become negative, kita tambah elektron. Okay, disebabkan dia ada 2, so dia ada 2 bromine. So 1 bromine akan gain 1 electron. So kalau 2 bromine akan gain 2 electron, and then we produce 2 bromide. So dia punya analogi dia, 2 bromine akan, 1 bromine perlukan 1 elektron untuk jadi bromide. Kalau 2 bromine Br2, dia perlukan 2 elektron dan hasilkan 2 bromide. Ingat kalau ion jangan letak 2 dekat sini, salah Kamu jangan pandai letak ni. Kalau kita nak ni, kita jangan letak dekat sini. Ada orang dia akan letak kat bawah ni, salah totally salah. So jangan letak. Kalau kita nak balance kan, kita memang letak depan je. Yang Br2 ni dia memang azali, dia memang Br2. So tak apalah. Kalau kita nak balance kan, ingat kita have to put at the front je. Jangan letak dekat kecil kat bawah. Tak boleh Tu adalah mazhab yang salah. Nak balance. Okay, half equation for the reduction is that yang atas tu. Fe2 plus jadi Fe3 plus 1E, and then for the half equation for, salah terbalik pula. Kita pada balik. Okay, Br2 tambah 2E jadi 2Br negatif. Okay, lepas tu Fe2 plus jadi Fe3 plus E. Okay, tengok dia punya elektron 2 dengan 1, so tak sama. So apa yang kamu boleh buat adalah darab dengan 2, sebab nak samakan 2 elektron. Darab dengan times with 2. Ni dia 2, ni dia 2, ni pun jadi 2. So after that you can cancel the electron, sebab right side and left side sama akan cancel. And then you have to write again on the right arrow, right dengan left lah. So left dia adalah yang ni. So Br tambah kita tambah dengan 2 Fe2 plus, lepas tu buat arrow. Lepas tu tinggal ni dengan yang ni. So 2Br negatif tambah dengan 2 Fe plus. So tak kisahlah yang mana dulu, asalkan dia sebelum nak panah dan selepas nak panah. So how to construct ionic equation for both half, yang ni lah. Okay, make sure both half equation have the same number of electron. We already ensure that 2 electron. Then
we can only sum all together and cancel out the electron. So we already cancel out the electron, and then we put the left side and the right side lah. If not, we must multiply with any number until the number of electron in both half equation are the same. So kita dah samakan supaya kita boleh cancel out kan electron. Okay, bromine water undergo reduction because it receive electron to form bromide. So ion kita sebut bromide. Bromide Br negative. Okay, oxidation number for bromine increasing from, okay, cikgu kata tadi 0, negative 1, 0, negative 1. So ingat balik, molecule dengan atom is supposed to be 0 sebab dia tak ada charge. Atom dengan molecule, Br2 adalah molecule. So kamu tengok rules of oxidation number, how to identify ataupun how to put the oxidation number in certain element. Bromine adalah molecule non-metal dengan non-metal. Rujuk balik buat form 4 kalau dah belajar bromine tu atom ke molecule, dia molecule. So molecule ataupun atom, dia oxidation number dia will be 0. And then after it become charged, iaitu bromide, dia akan become negative 1. Yang ni pun dah belajar dah kenapa dia negative 1 dalam ionic bond. So observation for bromine, so kamu kena tahu lah, ni is a new thing for you. So bromine warna dia adalah bromine warna dia brown. So bromide warna dia colorless. So kamu boleh kata kat sini brown. So sekejap cikgu padam brown color of bromine water turn to colorless, ataupun kita boleh buat perkataan decolorize. Maksud dia D-nya warna kan menjadi tak berwarna lah. And then the other thing is that Fe2 plus jadi 3 plus. Okay, green solution Fe2 plus turn to brown. Yang brown ni adalah Fe3 plus. So green solution Fe2 plus turn to brown. Green warna dia Fe2 plus, brown adalah Fe3 plus. Tu warna dia. So kita nampak tu observation. How to confirm the formation of Fe3 plus? So sama guna je lah apa-apa yang dekat atas tu yang kau belajar. Cikgu suka guna satu benda tu lah, iaitu kalau Fe3 plus cikgu suka guna KSCN. So add a few drop of KSCN. KSCN nama dia sodium thiosulfate solution into the test tube containing Fe3 plus solution. Okay, dia akan turn jadi blood red colorization. So brown ni warna inilah brown, turn to red blood solution. Kalau kita dah titikkan dia akan jadi warna red blood. So, Fe ni brown lah kalau tak ada apa-apa. Kalau titik dengan KSCN ingat potassium thiosulfate nama dia. So dia akan jadi teman. Kamu boleh guna macam-macam. Kamu boleh guna sodium hydroxide. Kamu tengok balik atas tu kamu tengok yang atas ni. Kamu can use anything kat atas ni. Cikgu suka guna yang ni. Kalau guna yang ni senang juga nak ingat. Yang ni kamu belajar dalam bab garam kan, cikgu suka hafal itu. So gunalah yang mana kamu ingat. So another substance that can be used as oxidizing agent, semualah dalam tu kan. Cikgu mana tulis banyak. Kamu tulis lah. So kamu tulis kat sini bromine water. Dah ada dah tadi. Apa lagi boleh buat? Chlorine water. Lepas tu apa je? Acidify. Cikgu buat ayat ni. Cikgu mana tu banyak. Acidify potassium manganate. Lepas tu acidify potassium dichromate
Lepas tu Ac dihydrogen peroxide. Satu lagi adalah FeCl3. So banyaklah benda yang kau boleh guna lagi kat situ. So salin balik je yang dekat ni, point yang ni. Ni. Okay, so Fe2 plus ke 3 plus by chlorine gas ni, chlorine water sama juga. Yang ni half equation for oxidation adalah oxidation Fe2 plus jadi Fe3 plus. So ingat, kalau nombor charge dia bertambah, contohnya kosong dia positif, dia akan jadi oxidation lah. Positif 2 ke positif 3, dia adalah naik positif 2, naik positif 3, increasing of oxidation number. So dia kena release elektron lah sebab dia oxidation. Kalau daripada kosong ke negatif, dia reduction. Kalau untuk reduction, dalam kes ni dia pakai chlorine. So chlorine Cl2, jadi apa? Ion dia chloride. So ada 2 kat sini, 2 elektron tambah ni. So dia terima 2 elektron lah. Ionic equation kamu tambah 2, tambah 2, tambah 2, and then you have to write back, cancel elektron, tulis Cl2 tambah dengan 2 Fe2 plus, jadi 2 Fe3 plus 2 Cl negative. Okay, substance that undergo oxidation, explain why on electron transfer, changing of oxidation number. So based on electron transfer, kamu katalah untuk oxidation Fe2 plus release 1 electron to form Fe3 plus. Kalau untuk reduction pula, kamu kata chlorine water receive 2 elektron, yang ni asal-asal dia 2 elektron to form chloride ion. So yang ni untuk electron transfer. Kalau kita berbalik kepada changing of oxidation number, kamu kata oxidation number of Fe increase from positif 2 to positif 3. Kalau untuk chlorine, oxidation number of Cl decrease from, okay, dia punya ni adalah kosong, ni adalah negatif 1, from 0 to negative 1. So dia menurun lah, kosong ke negatif 1. So dia decrease, ni decrease Okay, untuk siapa yang add as oxidizing agent adalah ni lah, chlorine water. Cikgu tulis ayat pendek lah, kamu tulis chlorine water, chlorine. Kalau reducing agent adalah Fe plus solution. Normally Fe dia akan couple dengan something lah, dia mungkin dia boleh jadi FeSO4, Fe chloride, apa-apa yang dia couple dengan negatif tu tak ada function pun. Dalam kes ni Fe je yang akan main peranan. Yang sulfate dengan chloride ni dia tak ada apa-apa lah, dia tak ada apa-apa function sangat. Okay, lepas tu observation, what you done for reaction and institute separate reaction and deep into ni. Okay, connect betul bagi sebagainya. So observation dia, kalau kita kata chlorine water warna dia adalah greenish yellow. So greenish yellow turn to colorless ataupun decolorize. Kalau kamu tanya, warna dia memang kena ingat. Greenish yellow adalah chlorine, colorless adalah chloride. Nampak tak, dia jadi chlorine, lepas tu jadi chloride. Tengok half equation dia. So greenish yellow turn to colorless ataupun decolorize. Kalau Fe2 plus jadi 3 plus. Ingat tadi cikgu sebut Fe2 plus warna dia green. Green solution turn to brown. Brown adalah warna Fe3 plus. Okay, describe how to confirm the Fe3 plus. So kamu kenalah add a few drops of sodium hydroxide solution. Okay, cikgu guna sodium hydroxide, dia akan jadi brown precipitate is formed. Kamu guna apa-apa kat atas tu, yang dia punya region tu, apa-apa pun boleh, asalkan boleh detect tu.
Okey, kita tengok pula changing of Fe3 2 plus ke 3 plus by using acidified potassium manganate 7 solution. Okey, potassium manganate ni dia punya half equation little bit susah, tapi kamu rujuk buku teks muka surat 10, dia ada dia punya half equation. Dan dia punya half equation pun dia ada tunjuk how to construct the half equation step by step. Page berapa okey, page 9. Page 9 tu dia ada bagi tahu macam mana kita nak construct half equation untuk potassium manganate. Yang tu memang kena tahu dan kena hafal lah. Kalau kamu tak faham, kamu kena hafal. Tapi cikgu suggest kamu faham macam mana nak buat. So kita tengok step satu-satu dekat buku teks muka 9 tu macam nak buat. So kita tengok dulu Fe2 plus, dia buat oxidation sama juga. Fe2 plus akan jadi Fe3 plus plus E. Okay, untuk reduction kamu just rujuk dulu dekat muka surat 10 ataupun 9. Okay, manganate, potassium tak ada apa-apa, manganate tu MnO4 negatif campur dengan 8 hidrogen ion tambah dengan 5 elektron akan jadi Mn2 plus plus 4H2O. Nanti cikgu ada masa cikgu ajar macam mana nak buat one by one. So by this time kamu tahu yang dulu lah. Okay, nak samakan 5 elektron, so have to times with 5. Semua times with 5. Jarak dengan 5. So nanti ni jadi 5, ni pun jadi 5, ni pun jadi 5. So bolehlah tulis balik. Kita tulis balik semua. 5 Fe2 plus tambah dengan MnO4 negatif dan hidrogen. Elektron dah tolak tadi. Jadi anak panah 5 Fe3 plus tambah dengan Mn2 plus tambah dengan 4H2O. Ini. So tulis mana belah kiri dengan belah kanan anak panah. Okay, so substance that undergo oxidation kena explain by electron transfer dengan changing of oxidation number lah. So Fe2 plus sama Fe2 plus release 1 electron. Yang ni at first dia release 1 so kita tulis 1 lah, to form ataupun to produce Fe3 plus. Kalau untuk manganate, okay, kamu sebut manganate 7 ion, gain berapa elektron? 5 elektron, ada S, to form. Okay, ni nama dia manganis ion. Kalau kita tak tahu nama dia, kamu tulis dah formula dia, sama je lah. Kat ayat ni kita boleh tulis formula. Okay, changing of oxidation number, kamu katalah oxidation number of Fe increase. Kita increase apa decrease from positif 2 to positif 3. Ingat positif dulu tulis. Okay, kalau untuk manganate, tulis manganate oxidation number. Nombor ni singkatan tau, kamu tulis ayat panjang of Mn ataupun Mn ni manganese decrease. Okay, manganese ni kita nak tahu oxidation number dia, kita dalam kurungan ni. Dia 7. Sebenarnya dia positif 7 Kamu dah belajar kira oxidation number. Kalau kamu kira MnO4 dalam ni, kamu dapat 7, positif 7. Tu, kita tengok dia last kali jadi apa? Sini positif 2. So positif 7 jadi positif 2. Okay, oxidizing agent dalam kes ni adalah, saya tulis yang panjang, acidify potassium manganate 7 solution. Memang kena sebut yang ni dan yang ni dan nombor dia. Tak sebut satu je dikira salah. Memang kena sebut lah, memang hafal 4 perkataan ni. Tu dia 3 4. Reducing adalah kes ni adalah FeSO4 ataupun Fe2 plus lah. Selalunya apa-apalah iron, nama dia kat sini iron to sulfate.
tu kena berhubung Kalau tak berhubung apa salah, sebab dia ada 2 ion, 2 plus dan 3 plus. Macam mana kita nak identify kalau dia mana 2 plus 3 plus? So kena tulis Roman tu lah. Okey, untuk dia punya observation yang ni. Okey, purple color. Untuk ni warna purple purple color of KMnO4 decolorize ataupun turn to colorless. Iron 2 sulfate same goes tadi. Green solution of Fe2 plus turn to brown. Brown ni adalah Fe3 plus. Okay, ni warna dia. So kena ingat lah, habis tu briefing ni kamu ingatlah balik. Cikgu taklah nak ulang lah, kamu gunalah nak guna apa pula. Ni lah kamu guna add a few drop. Ayat dia kena full add a few drop. Kita guna K4 Fe CN6 solution. Yang ni nama dia potassium hexasulfurate 2 into the solution containing Fe3 plus. Okay, lepas tu warna dia akan jadi light blue. Dark blue precipitate tau, bukannya solution dah. Ni precipitate, tengok betul-betul. Precipitate is form. So guna je apa-apa yang region yang kamu dah belajar dalam kotak tu. Okay, yang ni dia dah belajar macam mana kita nak buat satu persatu. Ni lah how to balance the half equation involving acidified potassium manganate solution, acidified potassium dichromate solution, concentration of nitric acid, acidified of hydrogen peroxide. So first thing, what we have to do is first we have to balance the atom other than hydrogen and oxygen. So kena balance up the atom other than hydrogen and oxygen. After that, side of the equation which has less 0 added H2O, not 0 oxygen. So side yang mana yang kurang oxygen kamu tambahkan H2O. Okay, the other thing, okay, next step adalah side of the equation has less hydrogen tambah H+. Balance of the charge, add electron at any side of the equation until of both side is balanced. So kena balance up electron pun charge dia. Okay, first thing we have to know, by adding the acidified potassium manganate solution into the iron 2 sulfate solution, we just need to follow the below step. Okay, the first thing adalah, okay, we must know the first reactant involved the product form. So kat sini potassium manganate, potassium tak involved dalam ni, so kamu abaikan. Yang terlibat adalah yang ni je. Yang ni adalah MnO4 negatif. Akan jadi manganis. So ingat tu manganis manganis. Okay, manganis dia kata kat sini, okay, balance the atom other than hydrogen and oxygen. Mean kat sini adalah Mn. So dah balance lah, tengok di mana dia. Ni ada salah satu, ni pun satu. Mn ada satu, ni pun ada satu. Charge jangan tengok lah, kita tengok bilangan dia. So satu dengan satu, okay, dah balance. Okay, side less O tambah H2O. Kat sini ada oksigen, kat sini tak ada oksigen. So kita tambah H2O. So tambah H2O dekat sebelah kanan. Tujuan letak H2O untuk balancekan oksigen. So apa yang perlu dibuat, berapa mol oksigen perlu. So kat sini ada 4. Kamu nak balancekan oksigen, letaklah 4 kat sini. So jadilah 4 oksigen. Tapi hidrogen nak kena 8 lah. Okay, yang mana left side untuk hidrogen, kita letak H+. So kat sini ada hidrogen dah letak. So letaklah sebelah sini, sebelah kiri. So tujuan letak hidrogen adalah untuk balancekan hidrogen. So apa yang perlu dibuat, kita perlukan balance. So kat sini ada berapa? 8. So letaklah 8 kat sini. Okay, dah balancekan hidrogen, balancekan charge of electron at the any side, anti charge of both side balance. So kat sini kita buat, okay, ni positif negatif 1 dia punya charge kat atas ni. Ni positif 8 campur 8 campur dengan ni. Okay, ni 2 dan ni kosong. So
So negatif 1 tambah 8 7 dengan posisi 2. Macam mana posisi 7 nak jadi posisi 2? Kena tambah elektron. Elektron dia punya charge adalah negatif 1. So posisi 7 tolak 5 dapat positif 2. Satu lagi nak tahu dia adalah tengok kat sini. Kat sini cikgu ajar Mn ni kamu kira adalah positif 7. Kat sini adalah positif 2. Nak jadikan positif 7/5 kena tolak dengan 5 negatif 1. Negatif 1 adalah elektron. So tambah dengan 5 elektron dekat sini. So tambahlah 5 elektron. So dia gain 5 elektron. So kamu dah balance kan. So warna ni ingat balik, warna dia purple, yang ni warna dia colorless. So kena ingatlah purple to colorless. So calculate the oxygen number of Na. So jadikan dia sebagai X, oksigen negatif 2, 4 sama dengan negatif 1. So X tolak 8 sama dengan negatif 1. X negatif 1 tambah 8, X sama dengan positif 7. So what is the oxygen number ini? Adalah positif 2 sebab dia tengok charge je. So positif 7 ke positif 2 kena tambah 5 elektron baru dia di positif 2. Sama lah macam positif 7 tolak 5 sama dengan positif 2. Negatif 5 ni adalah 5 elektron lah. Elektron kan negatif 1. So ni is about automatic Okay, untuk kita nak balance up, kita nak buat create half equation untuk potassium dichromate 6. So first we have to balance the ni kita kena tahu lah dichromate nama dia, potassium abaikan, dichromate dia akan jadi chromium. So kat sini kena balancekan, tengok balancekan dia punya atom dulu other than on ni. So kat sini berapa? 2. Sini letak 2. So kita balancekan dah. So Cr 2O7 2 negatif jadi 2Cr3+. Sebab ni 2, ni letak 2. Ingat nak balance letak di depan je, jangan letak di tempat lain lah. Salah Okay, lepas tu side of less O tambah ni. So yang mana yang less? Mestilah sebelah sini. So tambah CrO7 2 negatif jadi 2Cr positif tambah dengan H2O tambah sebelah kanan. So tengoklah ni 7. So nak jadikan ni 7, kamu letaklah kat sini 7. Tambah 7. Okay, lepas tu yang mana left side ada kurang hidrogen. So sini ada hidrogen, ni kurang. So tambahlah dekat sini CrO tambah hidrogen jadi 2Cr tambah dengan 7H2O. Tengok H2O ada berapa? 7 2 14. So tambah kat situ 14. Okay, lepas tu balance charge. Kita nak balancekan dia. So kita tulis balik Cr 2O7 2 negatif tambah dengan 14 hidrogen tambah dengan 2 Cr positif tambah dengan 7H2O. So kira kat sini, kita kira, cikgu kira siap-siap kat bawah ni Jadikan chromium ni 2X tambah dengan 7 negatif 2. Oksigen negatif 2, charge dia last kan negatif 2. So 2X tolak 14 sama dengan negatif 2. X 2X sama dengan positif 12, X sama dengan positif 6. So kat sini dapat positif 6, sini dapat positif 3. So sini Cr2 2 tambah darab dengan positif 6 dapat 12. Kat sini dapat 2 tambah 2 darab 3 positif 6. Okay, macam mana positif 12 nak jadi 6? Kena tolak dengan 6. Tolak 6 sama dengan 6 elektron lah. So kita tulis dia Cr2O7 2 negatif tambah dengan 4. Okay, tambah kat sini tambah 6 elektron. Sini 6 elektron akan jadi 2Cr3 positif tambah dengan 7H2O. So dapat 6. So the balance equation macam tu lah. So kat sini adalah reduction. Sebab apa? Dia gain elektron. So oxidation number untuk yang ni adalah positif 3. Positif 6 ke positif 3. Yang ni darab dengan 2. Ni darab 2. So tu nombor dia lah. So yang ni tak ada darab 2. Dia nak yang single chromium.
So positif 6 dengan positif 3. Dia naik lah sebab oxidation number dia menurun. So oxidation number of Cr decrease from positif 6 to positif 3. Yang 12 yang ni kita nak balancekan elektron. Kalau yang ni kita sebut sini positif 6 jadi positif 3. Okay, kita proceed to the acid nitrate. Okay, acid nitrate punya equation adalah, okay, kita tengok nitrate akan jadi NO2. NO2 sebut nitrogen monoxide Okay, untuk balancekan yang ni, okay, sama juga. Kita tengok, okay, N dengan N dah balance, satu dengan satu, so tulis balik lah, NO3 negatif jadi NO. Okay, dah. Lepas tu untuk left side of oxygen, kita tambah siapa yang less, yang ni lah less, NO3 negatif jadi NO plus H2O. So kat sini jadi macam ni. So tak ada hidrogen, tak apa. Lepas tu kita balancekan, tambah pula less hidrogen sebelah ni lah, NO3 tambah dengan H plus jadi NO plus H2O. Sebab nak balancekan tu. Okay, lepas tu balance the charge. Balance the charge, tengok kat sini, kita kira kat sini charge dia. Okay, kita kira siap-siap NO3 NO3 ni X tambah dengan 3 negatif 2 sama dengan negatif 1. So X sama dengan tolak 6. So X sama dengan positif 5. So yang ni positif 5. Yang ni kita kira dia N dengan O. So X tambah dengan negatif 2 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2. So kita kita balancekan ni dulu. Cikgu lupa nak balancekan apa? Nak balancekan high ni. Oksigen ni 3, so letak 3 kat sini. Ni jadi 3, ni jadi 6 lah. So positif 5 nak jadi positif 3. Apa yang elektron kita kena tambah? Tambah 3 elektron. So NO3 tambah dengan 6 hidrogen tambah dengan 3 elektron jadi NO tambah dengan 3 H2O. So siapa yang ni undergo apa? Reduction sebab oxidation number dia berkurang. Ni positif positif. So dia reduction sebab oxidation number dia decrease from positive 5 to positive 2. So dia decrease lah. Yang ni tak ada dalam buku teks, tapi dia tanya lah. So ni kamu ingat lah, nak buat dia senang je. Okay, hydrogen peroxide pula. Kita tengok macam mana nak buat hydrogen peroxide punya half. Nak cikgu buat seorang, cikgu yang pandai. Okay, lepas tu kita nak first balancekan other than hydrogen dengan oksigen. So yang ni memang hydrogen dengan oksigen, tak apalah, biar je lah kat sini. Nanti kita balance kan. Lepas tu yang mana yang less oksigen tambah H2O. So H2O2 jadi H2O tambah dengan H2O. So jadi berapa H2O? Jadi 2 H2O lah. Okay, lepas tu tambah hidrogen dekat yang kurang. So hidrogen ni 4, ni 2. So tambah dekat sini H2O2 tambah dengan salah, H plus tambah dengan 2H2O.
So balancekan hidrogen. Ni dah 2, ni tambah 2 lah, ni 4. Okay, balance up dia punya ni. So kita kira siap-siap hidrogen peroxide kat sini. H2O2 sama dengan kosong. So kita nak cari kat sini adalah untuk hidrogen. So 2X tambah dengan 2 negatif sama dengan kosong. So 2X tolak 4 sama dengan kosong. X 4 bagi 2 dapat positif 2. So hidrogen dalam ni positif 2. Yang ni kita kira, sorry, dia nak bukannya nak ni, dia nak oksigen. So cari oksigen lah, salah. Okay, dia nak oksigen. So H2 O2 sama dengan kosong. So hidrogen positif 1 darab dengan 2 tambah dengan 2X sama dengan kosong. So 2 tambah dengan 2X sama dengan kosong. So 2X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 bagi 2 dapat negatif 1. So dapat oksigen negatif 1. H2O pula 2 positif 1 tambah X sama dengan kosong. So X dapat negatif 2. So dia negatif 1 ke negatif 2. Dia decrease Kamu ingat, jangan ingat decrease pula, jangan ingat increase pula, decrease 1 ke negatif 2. So negatif 1 ni negatif 2. So oksigen kat sini campur dengan ni jadi negatif 2. Yang ni yang ni negatif 2. Sini ni negatif 1 negatif 2. Lepas tu yang ni negatif 2 darab dengan 2 dapat negatif 4. Jadi macam mana negatif 2 nak jadi negatif 4? Tambahlah 2 elektron kat sini. So dia dah balance lah. Okay, so tulis balik 2H2O tambah 2 hidrogen tambah dengan 2E akan jadi 2H2O tambah dah lah, situ je. Okay, so dah balance. So yang ni adalah reduction. Sebab apa reduction? Sebab dia gain of electron. Satu lagi oxidation number dia berkurang from negatif 1 to negatif 2. So dia ada 2 reason lah untuk reduction Y tu. So reduction cikgu tulis because H2O2 receive 2 electron to become H2O. Satu lagi oxidation number of oxygen decrease from negatif 1 to negatif 2. Negatif 1 dengan negatif 2 berkurang bukan bertambah dia semakin jauh dengan kosong dia berkurang lah, nilai dia makin kecil. Ok, dah habis. So kita tengok pula untuk changing the Fe2+ to using acidified fluorescent dichromate. Ni macam sama je yang atas tu. Cik tak larat lah nak buat. Ok, iron 2 ke iron 3. Yang ni iron 2 to iron 3 juga. Yang ni iron 2 ke iron 3. Hydrogen peroxide. Yang ni dia guna apa? Concentrated nitric acid. Yang ni hydrogen chromate. Ok lah, so kita buat je lah. Dia dah suruh kan, kita buat je lah. Ok, untuk half equation oxidation adalah Fe2+ lah. Fe2+, kita lah kalau 3 kali Fe2+, jadi Fe 3+ plus elektron. Ok, reduction dia cikgu tak ulang dah lah. Kamu tengok kat atas tu balik, dia punya tu cikgu dah ajar tadi. Reduction dia pakai dichromate. So Cr2O7 2 negatif tambah dengan 14 hidrogen tambah dengan 6 elektron, dia akan jadi 2Cr3 positif tambah dengan
7H2O. So ionic kamu balancekan 6 juga, nombor 6, nombor 6, nombor 6. So tulis balik lah, 6 Fe 2 plus campur dengan Cr2O7 2 negatif tambah dengan 4 hidrogen. Jadi 6 Fe 3 plus tambah dengan 2 Cr3 positif tambah dengan 7H2O. Okay, substance that undergo oxidation dalam kes ni adalah Fe lah, electron transfer. Fe2 plus release 1 electron to form Fe3 plus. So kat sini oxidation, number of Fe increase from positif 2 to positif 3. Okay, lepas tu substance that undergo reduction dalam kes ni adalah ni Cr2O7. Gain berapa elektron? 6 elektron form Cr3 positif. Oxidation, number of chromium decrease from positif 6 to positif 3. Ini kita cari kat atas tu dah buat kan. Okay, oxidizing agent dalam kes ni adalah K2Cr2O7. Nama penuh acidified potassium dichromate solution. Reducing agent adalah FeSO4 solution. Okay, dia punya observation acidify, warna dia adalah, kita ingat OG O ni adalah orange, G ni adalah green. Cikgu suka guna keyword OG and cockroaches. Carilah Google apa cerita OG and cockroaches. Cerita yang pasal lipas 3 orang tu dengan kucing 2 orang, 2 ekor tu. 2 orang pula dah ekor So orange solution turn to green. Sudah dia punya observation. Okay, kalau untuk Fe2 plus sama jugalah. Dia tulis green solution turn to brown. Brown mana Fe3 plus. Okay, lepas tu describe dia ni, formation ni kamu katalah add a few drops of NaOH solution brown precipitate is formed. Okay, ni pun sama. Kita guna concentrated nitric acid tadi. Okay, untuk oxidation samalah, Fe 2 plus jadi Fe 3 plus plus elektron. Reduction kamu tengoklah balik dia punya half equation tadi. Nitrate apa dia? Mana tah? Okay, nitrate 6 3 so 163 13. Okay. Okay, ni dia punya half kan. Okay, ionic samakan dia 3. So ni 3, ni 3, ni 3. Tulis balik Fe2 plus campur dengan NO2 negatif jadi 6 hidrogen. Cancel out. Yang ni dengan yang ni tak payah tulis dah, sama je. Juga Fe3 plus campur dengan NO campur dengan 3H2O.
Okey, lepas tu elektron transfer ni samalah yang kat atas tu, cikgu tak tulis dah, sama je. Untuk oxidation, reduction kamu tulis lah, reduction pun sama juga. Jadi kamu kira positif 5 ke positif 3 kan. Positif 5 ke positif 2. So elektron transfer kamu tulis lah NO2 NO3 receive berapa elektron? 3 elektron to form NO. Kat sini oxidation, number of nitrogen decrease from positif 5 to positif 2 kat atas tu. Yang ni pun yang oxidizing agent ni adalah ni lah, nitric acid concentrated tentu dia. Yang reducing ni adalah Fe SO4 full. Okay, observation. Okay, warna untuk acid nitrik adalah warna dia colorless. Nitric oxide ni warna dia adalah warna dia red orange. Yang ni kamu sebut colorless solution. Release brown gas tu adalah NO2. Yang ni green to brown. Habiskan ayat cikgu tak ada tulis panjang. Kamu tengok ayat yang atas tu. So yang ni kamu gunalah add apa NaO, dia akan jadi brown precipitate. Jangan tulis ayat macam cikgu tulis ayat full. Cikgu dah tulis banyak dekat atas tu. Siapa yang talim macam pendek-pendek ni memang siap kena cikgu. Salah ayat panjang. So yang ni pun sama, guna acidified potassium peroxide ni sama juga. Cikgu tak ulang. Yang ni sama. Yang ni kamu tulis balik. Ni tulis balik. Yang ni tulis balik lah acidified peroxide tu. Dia punya half equation. Nak cikgu tulis ke? Nak lah banyak kali tulis. Okay, so cikgu tulis je lah. Cikgu rajin, siapa tak rajin kat sini siap ke assignment ni. Cikgu dah tulis sesuatu kot. Tak siap cikgu pergi serang kat rumah kamu. Okay, Fe2 plus ke 3 plus. Lepas tu untuk reduction, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide dia punya ni adalah H2O2 campur dengan 2 hydrogen. In cikgu pun dah habis dah, tak boleh tulis. Tambah dengan salah. Tambah 2E jadi 2H2O. Okay, lepas tu ionik dia samakan elektron. Ni 2, ni 2, ni 2. So tulis balik 2Fe2 plus campur dengan H2O2 campur dengan 2H plus jadi 2Fe3 positif campur dengan 2H2O. Okay, yang ni sama kat atas. Tulis jangan tak tulis. Cikgu ni sebab cikgu ni elektron transfer, kamu buat ayat sendirilah. Hydrogen, lepas tu receive 2 elektron to form H2O. Yang ni kamu katalah Fe2 plus. Yang ni oxidation number, oxidation number of oxygen change kan. Dia punya oxidation number tadi oxygen decrease from
Berapa perselisih number dia tadi? Mana? Negatif 1 ke negatif 2? Negatif 1 to negatif 2. Okay, oxidizing agent, kemudian nama penuh dia adalah acidified hydrogen peroxide. Dia tak ada potasium ni, sekali je dia buat potasium, tak ada. Reducing agent FeSO4. So yang ni observation dia tak ada. Setakat ni dia colourless dengan colourless, so tak ada apalah. Yang ni adalah green tu brown. Nanti kalau ada observation cikgu beritahu. Setakat ni macam rasa macam tak ada lagi, nanti cikgu beritahu. Yang ni pun kamu guna NaO, dia akan jadi brown precipitate. So ingat buat ayat penuh, jangan buat ayat macam ni. Siapa buat ayat macam ni memang tulis salah. Okay, so that's all untuk yang ni. So kamu revise balik, kamu revise satu persatu cikgu punya ni dan hantar. Cikgu dah ajar kamu, so make sure hantar before 8 Kalau siapa yang terlambat memang cikgu akan deduct markah. Satu hari lambat, satu markah cikgu deduct. Tak hantar banyak-banyak hari, kosong. Ingat markah kamu accumulate untuk final. Dia tak tengok final, tak silap final 60% je. Tak silap final kamu 40%. 40% yang 60% semua coursework. Takkan kamu nak dapat sikit ni, cikgu dah ajar dah satu persatu. Kamu nak apa lagi kan? Cikgu dah ajar satu-satu. Cuma kamu salin balik, faham, kamu submit je kamu punya assignment tu. So form 5 memang kena rajin sikit kamu nak exam tahun ni. Tak kisahlah apa jadi pun memang kena exam. So that's all for me untuk tutorial 2. So make sure kamu faham betul-betul. Tak faham kamu boleh refer balik dekat cikgu lah. So tolong spread untuk satu batch. Siapa nak tengok yang ni, nanti hantar dekat Teams. Kalau ada masalah beritahu cikgu. So setakat ni kamu dah memang familiar dengan Teams kan. So hantar je assignment dekat Teams tu. Okay, that's all for me. Thank you semua.